Assalamualaikum guys, bersama aku lagi Faizanal. So, aku ada smartphone terbaru daripada Vivo, iaitu Vivo Y31. So, ini adalah phone mid-range yang aku boleh katakan dia punya specs tu boleh tahan jugalah untuk harga yang ditawarkan untuk pasaran rasmi di Malaysia. So guys, tanpa buang masa lagi, aku akan kongsikan beberapa perkara yang menarik dengan Vivo Y31 ni. Okay, kita akan tengok pada bahagian dalam apa yang Vivo bagi dalam kotak jualan ni. First, korang akan dapat casing dengan manual book. So, casing dia ni actually rasa agak keras jugalah berbanding dengan casing biasa yang memang lembek gila kan. So, dia macam keras sikit dan dalam dia ada texture. So, itu untuk benda pertama yang korang akan dapat dalam kotak ni. Dan benda seterusnya macam biasalah, dapat smartphone, dan smartphone ni aku letak tepi terlebih dahulu. First of all, untuk bahagian bawah ni korang akan dapat fast charging 18W 3 pin. Seterusnya ada kabel jenis USB-C to USB-A berwarna putih. Dan seterusnya pada tahun 2021 Vivo masih bagi lagi earphone dalam kotak jualan diorang. Dia punya design pun korang boleh nampak lah, memang aku rasa nice lah untuk korang nak pakai kan. At least ada juga earphone kan Vivo bagi dalam kotak untuk Vivo Y31 ni kan. Pertama sekali, kalau korang tengok saja Vivo Y31 ni punya rekaan, memang korang boleh nampak yang Vivo Y31 ni memang nampak mewah, memang nampak premium lah. Dia punya texture tu jenis glossy, lepas tu macam ada reflection pada bahagian panel belakang ni, dan dia punya feel untuk pegang pun memang sedap je sebab dia ada curve pada bahagian kiri dan juga pada bahagian kanan. So, itulah antara keunikan yang Vivo letak dekat Vivo Y31 dengan kedudukan kamera yang bagi aku memang center dan juga teratur. Untuk 3 kamera dia menggunakan 48MP kamera utama, 2MP makro dan juga 2MP depth sensor yang memurahkan video sehingga 4K dan juga 30fps lah. Manakala untuk selfie kamera dia menggunakan 8MP dengan rakaman video sehingga 1080p dan juga 30fps. Basically dia menggunakan notch pada bahagian atas ni dengan skrin jenis IPS LCD yang bersaiz 6.58 inci dengan resolution 1080p lah. So basically untuk dia punya skrin ni, untuk warna dia bagi aku just nice je untuk IPS LCD yang ada pada Vivo Y31 ni. So korang boleh nampak kat sini aku dah set up dah smartphone ni. Untuk bahagian kanan ni korang boleh nampak ada power button sekali dengan fingerprint scanner. So fingerprint scanner ni aku dah cuba, untuk kelajuan tu memang memuaskan jugalah untuk Vivo Y31 ni. Dan ada volume button pada bahagian atas ni. Pada bahagian bawah dia pula ada speaker, USB-C port, mikrofon dan juga audio jack 3.5mm. So earphone yang dibagi tadi bolehlah korang cucuk dekat bahagian bawah ni kan. Pada bahagian atas ni pula ada bahagian SIM tray. Kat sini korang boleh tengok untuk SIM tray dia ada 3 bahagian, iaitu micro SD dan juga 2 SIM. So basically memang Vivo ataupun kelas mid-range memang dia bagi sekali dengan 2 SIM dan juga micro SD punya slot lah. So itu satu kelebihan untuk phone mid-range ataupun phone kelas budget kan. Dia masih lagi bagi benda tu, tapi kebanyakan flagship dah tak bagi kan. Seterusnya untuk ketahanan bateri dia, Vivo bagi bateri sebesar 5000mAh untuk Y31 ni. So kepuasan untuk gaming ke, YouTube ke, untuk media sosial, aku rasa untuk 5000mAh tu memang sangat memuaskan untuk sebuah smartphone pada tahun 2021 ni. Selain tu juga Vivo dia bagi sekali dengan fast charging 18W dalam kotak jualan. Dan selain daripada fast charging tu, untuk Y31 ni juga boleh berfungsi sebagai power bank, iaitu korang boleh mengecas phone lain hanya menggunakan port dia saja. So korang just gunakan kabel USB-C tu USB-C ke tu apa ke kan, untuk korang cas smartphone lain just gunakan Vivo Y31 ni. Itulah antara yang menarik dengan Y31 yang mungkin korang boleh cubalah nanti kalau korang nak beli kan. Cukup buat bateri, kalau kita tengok specs kamera yang daripada Vivo Y31 ni memanglah macam 48MP saja dan 3 kamera saja. Tapi kalau korang tengok ataupun belik-belik dia punya fungsi kamera, korang akan nampak dia punya features tu menarik tau. Korang boleh pergi ke bahagian portrait dan pergi ke bahagian beauty. Kat sini korang akan jumpa 2 option, iaitu face beauty dan juga posture. Face beauty ni korang akan nampak yang korang boleh adjust lah muka korang, whitening dia ke, thin face ke, buatkan muka kita macam lagi runcing kan. Kalau korang nak adjust sini semua boleh adjust dekat bahagian kamera portrait dia. Selain tu juga kalau korang macam pening dan tak tahulah macam mana nak bergaya ataupun nak posture bila nak ambil selfie ke ataupun nak ambil gambar korang apa semua, korang boleh gunakan fungsi posture dekat bahagian selfie kamera dia ni. So kat sini banyak pilihan, ada selfie, ada casual, ada couple apa semualah. So misal kata kalau korang nak ambil gambar macam berdua, korang boleh suruh orang ambilkan gambar. So just ikut posture yang dia tunjuk dalam gambar ni lah. So kat sini korang boleh nampak lah. Dan untuk selfie pula, dia memang bagi banyak option kat sini, kedudukan yang korang kena ikut
Kalau korang nak nampak gambar tu macam lebih menarik, macam ala-ala model kan. So itulah antara keunikan features yang Vivo letakkan pada kamera Vivo Y31 ni. Untuk prestasi yang ada pada Vivo Y31 ni, dia hadir dengan chipset Snapdragon 662, GPU Adreno 610 dan juga 8GB RAM untuk harga RM999 lah. Prestasi untuk Snapdragon 662 yang ada pada Y31 ni bagi aku boleh je untuk korang nak main game macam PUBG Mobile ke, Mobile Legend ke, Call of Duty Mobile ke. Even aku sendiri dah gunakan Y31 ni untuk try main game, boleh je nak main game. Cuma korang jangan expect lah yang performance dia sama macam phone-phone yang mahal kan. Bagi aku untuk mid range macam ni, untuk game-game biasa macam grafik biasa, still boleh. Untuk Vivo Y31 ni aku rasa cukup memuaskan jugalah, walaupun dia kelas mid range kan. In fact, untuk Vivo Y31 ni juga dia hadir dengan mono speaker saja pada bahagian bawah ni, dan Vivo katakan yang mono speaker dia ada fungsi audio booster untuk membuatkan mono speaker tu lagi sedap lah daripada biasa kan. Menariknya lagi, untuk Vivo Y31 ni dia memang dah siap pasang dengan Android 11 berdasarkan Vantage OS 11 lah. So pelbagai jugalah pembaharuan yang Vivo letakkan dekat bahagian dia punya OS, dan juga aku paling suka sekali, aku rasa dia punya Ultra Game Mode. Korang boleh access dekat bahagian control center atas ni. So masuk je Ultra Game Mode, korang boleh nampak kat sini pelbagai features ataupun setting yang korang boleh adjust dekat bahagian ni untuk memastikan pengalaman gaming tu lagi bagus lah dengan adanya fungsi Ultra Game Mode tu kan. Seperti korang tengok dia punya UI Vantage OS 11 ni memang agak minimal jugalah bagi aku kan. So dia tidak terlalu heavy sangat dia punya UI tu. So memang nampak just nice je, eye compact dia, dan warna IPS LCD dia pun cun juga walaupun dia hanya menggunakan IPS LCD dekat mata aku sekarang ni. So aku rasa itu saja untuk aku punya first impression dan juga perkongsian mengenai apa yang menarik dengan Vivo Y31 ni. Korang boleh dapatkan Vivo Y31 ni dekat bahagian description. Aku akan letak link pembelian dekat bawah ni nanti. Dan korang decide sini sama ada Vivo Y31 ni sesuai untuk korang atau tidak. Dengan harga RM999, korang dapat 8GB RAM, bateri sebesar 5000 mAh, rekat yang bagi aku memang nampak fancy dan juga premium, 3 kamera 48MP, screen IPS LCD yang bersaiz 6.58 inci. So aku rasa itu saja untuk aku punya first impression dan juga perkara yang menarik yang korang perlu tahu mengenai Vivo Y31. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye.